Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa tarakana 'ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik amma ba'du. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nawwir sudurina wa dhahaba humumina wa jilaa ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar. Allahumma ij'al al-Qur'ana hujjatan lana wa syafa'atan lana yawm al-qiyamah wa la 'alaina amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita sambung perbicaraan kita berkenaan dengan tadabbur surah Yusuf, menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Baik, saya simpan semuanya dalam handphone. Tiba-tiba handphone saya hilang habis semua dalam tu. Tuan-tuan ingat tak berhenti kat mana? Payah nak jumpa orang yang buat ingatan. Baik, seingat saya kita baru 4 ayat. Ya ke? Okey, baik. Makanya kita itu melihat sampai dekat mimpi, mimpi. Baik, tuan muslim-muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita buka Quran muka surat 235. Quran muka surat 235 surah Yusuf. Kita sampai ayat yang keempat, kita masuk sekarang muka surat 236 ayat yang kelima. Baik, ayat yang keempat itu berhenti sampai Nabi Yusuf di mimpi. Kata Tabari, Ibnu Kathir, itu juga dengan Hamka mengambil kalangan Ibn Kathir, menyatakan bahawa umur Yusuf ketika mana Yusuf mimpi ini, umur Yusuf adalah 10 tahun. Umur Yusuf adalah 10 tahun. Maka kita katakan itu mimpi Yusuf adalah mimpi luar biasa. Sebab Yusuf mimpi sangat detail. Yusuf mimpi sangat detail. Kalau tuan-tuan mimpi 11 bintang, tuan-tuan mimpi 11 bintang, kalau tuan-tuan boleh jumpa dalam mimpi itu 11 bintang, tuan-tuan akan cerita, aku semalam aku mimpi tengok 11 bintang. Tak. Tuan-tuan akan cerita, aku semalam mimpi tengok banyak bintang. Kalau tuan-tuan boleh cerita, aku mimpi tengok 11 bintang, bermakna tuan-tuan dalam mimpi itu tuan-tuan kira bintang tu ada 11 bintang. Maka ketika mana mimpi tersebut, tuan-tuan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pun dah cukup banyak lah. Tuan-tuan takkan kata aku tengok dalam mimpi aku 7 bintang. Tuan-tuan akan kata apa? Aku tengok dalam mimpi aku banyak bintang. Tapi Yusuf alaihissalam di mimpi dia tengok 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, ada 13 item. Makanya kita katakan bahawa mimpi Yusuf ni pelik. Sebab di mimpi dia boleh ingat mimpi dia. Dan itu kita sebut ayat yang keempat juga adalah ayat yang menunjukkan betapa hebatnya Quran di sudut bahasa. Apabila Allah memilih untuk mengulangi perkataan ra'a 2 kali. Saya rasa saya sebut dah itu. Ra'a 2 kali. Yang pertama, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu, aku melihat dalam mimpi aku. Kemudian disebut sekali lagi wasyamsa wal qamara ra'aitu, 2 kali. Ra'aituhum lisajidin,
aku melihat mereka, iaitu matahari, bulan, bintang, li sajidin, sujud kepadaku. Baik, maka para ulama membicarakan satu perkataan ra'a disebut dua kali. Maka Syekh Matawalli Sya'rawi dia kata kemungkinan besar mimpi ini yang Yusuf telah mimpi ini bukan sekali mimpi, tapi lebih pada satu kali mimpi. Mungkin dua kali, mungkin tiga kali, mungkin empat kali. Sebab itu dia sebut perkataan ra'a kali yang kedua, ra'a itu. Sekiranya kata Syekh Matawalli buang perkataan yang kedua ni, ra'aituhum, maksud ra'aitu yang kedua, kalau kita baca Quran jadi macam ni, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar li sajidin, pun betul, tidak ada salah langsung daripada sudut grammar dan sudut makna, tidak ada kesalahan makna, sebab ia menandakan bahawa Yusuf bermimpi tengok sebelah bintang, kemudian mereka sujud. Cuma kali ini Quran sebut dua kali, bermakna Nabi Yusuf mimpi lebih daripada satu kali. Sebab itu Nabi Yusuf diceritakan Nabi Yaqub kalau mimpi sekali dia tak cerita, tapi mimpi ni banyak kali, maka mimpi ni menghantui dia, maka dia cerita kat siapa? Dia cerita kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Maka kita masuk ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna asy-syaitana lil insani 'aduwwun mubin wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Sadaqallahul 'azim. Baik, kita ambil tiga ayat tu malam ni insya-Allah. Yang pertama, ayat yang kelima. Apabila Nabi Yusuf alaihi salam dia cerita mimpi ni, dia tak cerita dalam kes ni, dia tak cerita ke adik-adik dia dulu. Dia tak cerita kat mak dia. Cuma nanti kita akan cerita mak dia, kenapa dia cerita kat ayah dia, kan? Mak tak ada ke? Tapi dia memilih untuk mencerita kepada ayahda Nabi Yaqub alaihi salam. Baik. Kemudian dalam cerita Yaqub, kita baca sikit Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik. Apabila Nabi Yaqub dia diceritakan oleh Yusuf akan mimpi Nabi Yusuf ni, Nabi Yusuf cerita, maka dapat respon. Apa jawapan balas daripada Nabi Yaqub? Nabi Yaqub kata, ya bunay, wahai anak kesayanganku. Bunay ini isim tasghir. Isim tasghir ni menandakan kita kata macam anak comel ganteng, macam itulah maksud dia. Yang disayangi, yang comel, itu panggilan. Ya bunayya, wahai anakku yang aku sayang, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik. Jangan kamu cerita apa yang kamu mimpi ni kepada abang-abang kamu. Fayakidu laka kaidah. Kalau mereka tahu, maka sudah pasti mereka akan buat tipu daya, kerja jahat, komplot ke atas diri kamu. Sesungguhnya kata Nabi Yaqub, syaitan itu pada setiap manusia, setiap individu, aduwwun mubin, adalah musuh yang sangat nyata.
Yusuf alaihissalam, first sekali kita nampak Nabi Yusuf mimpi. Tak cerita lagi ahli keluarga macam mana. Kemudian masuk ayat yang kelima, dia cerita ke ayah dia. Oh, maka watak satu lagi ditambah, watak ayah pula ada. Kemudian ayah dia pula cakap, jangan ceritakan apa abang kamu ataupun saudara-saudara kamu. Maka kita dapat tahu bahawa oh, ada saudara-saudara dia Yusuf ni ramai adik-beradik rupanya. Tapi ayah dia beritahu apa? Jangan cerita kat abang kamu, mereka akan buat komplot terhadap kamu. Maka kita first time apabila kita baca ni, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan terfikir? Apabila kita baca Quran, kita kena baca sambil berfikir. Maka kita akan fikir macam mana? Ada masalah ni. Sebab Nabi Yaqub sendiri kata anak-anak dia ni akan buat benda tak baik kepada Yusuf. Maksud dia ada komplot akan dilakukan yang boleh dibaca oleh Yaqub alaihissalam. Konflik wujud pada keluarga Nabi Yaqub. Sedangkan Nabi Yaqub adalah Nabi. Ya. Maka kita katakan bahawa ni ada masalah ni. Kita dapat detect ada masalah pada keluarga Nabi Yaqub. Ada masalah tak tuan-tuan bila kita kata keluarga Nabi ini ada masalah? Tak ada masalah. Saya orang kata kita buat fitnah ke atas para Nabi. Tak. Nabi adalah Nabiullah, adalah maksum, terpelihara daripada melakukan dosa kecil apatah lagi dosa besar. Cuma dari sudut apa yang dihadapi oleh Nabi Yaqub juga dihadapi oleh Nabi SAW. Dan yang paling penting, apabila kita baca Quran, Nabi pun ada masalah dengan keluarga dia. Pada pengurusan keluarga, apatah lagi kita pun ada masalah. Maka datangnya Al-Quran untuk menyelesaikan masalah. Maka tuan-tuan, yang pertama, bila hairannya Nabi Yusuf dia tak cerita dekat orang yang sebaya dengan dia. Tuan-tuan, kalau kita ada anak, kita ada cucu, budak-budak sekarang, saya sekalipun, first kali kalau mimpi pelik-pelik tak cerita dekat adik-beradik, cerita kat kawan yang sebaya, kan? Maka peliknya di sini, yang menjadi tempat luahan Yusuf adalah ayah dia yang jauh lebih tua. Cuma kita tertanya-tanya, kenapa cerita ke ayah? Yang pertama, kita tengok susu galur keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Kita kena tahu bahawa Nabi Yusuf ni, rupanya Nabi Yaqub ni, dia ada dua keluarga, dua cawangan. Satu isteri tua, satu lagi keluarga yang kedua. Keluarga yang pertama, dia kahwin. Dalam riwayat ada banyak riwayat, nama pun ada yang diberi nama Rahil. Tak penting nama tu, yang penting watak tu ada. Nabi Yaqub kahwin yang pertama dapat 10 orang anak. Dapat 10 orang anak. Lepas pada dapat anak yang ke-10, baru Nabi Yaqub kahwin yang second. Maka yang second ni dapat anak ke-11, nama dia Yusuf. Kemudian baru dapat anak yang ke-12, yang banyak riwayat menceritakan nama dia adalah Bunyamin. Maka Nabi Yusuf ada berapa beradik? Ada 12 beradik, ada 2 mak, 1 bapa. Maka pada kisah ini, Nabi Yaqub kata apa? Jangan kamu cerita mimpi kamu ni kepada abang-abang kamu. Maksud dia ada masalah. Maksud dia ada masalah. Sekali kita tengok apa masalah dia. Dan Nabi Yaqub kata apa? Mereka akan buat komplot ke atas diri kamu, konspirasi jahat ke atas kamu. Siapa yang kata ni? Nabi pun, Nabi Yaqub. Siapa? Ayah kepada anak-anak dia, yang dia kata anak-anak dia ni akan buat komplot jahat. Sebab apa Nabi Yaqub kata macam tu? Sebab Nabi Yaqub dah boleh membaca apa yang bakal berlaku dengan ilmu apa yang Allah berikan kepadanya. Sebab Nabi adalah Nabi,
sudah tentu Allah memberikan wahyu ilham kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Cuma kalau kita baca ayat yang kelima, Nabi Yaqub dia lapik. Dia kata anak dia, abang-abang kamu akan buat komplot jahat ke atas kamu. Kemudian dia lapik inna syaitan. Nabi Yaqub kata, Yusuf, kamu kena ingat, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi setiap individu, setiap manusia, musuh yang sangat nyata. Tuan-tuan, perkataan mubin kita jumpa dalam Quran ni banyak kali. Mubin ala wazan fa'il, dalam bahasa Arab kita panggil sirah mubalaghah. Bila kita jumpa cerita tentang azabun alim, cerita tentang sa'ir, neraka sa'ir, maksud dia itu satu gambaran yang lebih-lebih bersangatan, ekstrim. Contoh, azabun alim, azab yang sangat-sangat ekstrimnya sakit, tak boleh nak dibayangkan. Yang ni Nabi Yaqub kata kepada Nabi Yusuf satu peringatan. Apa dia? Syaitan ni adalah musuh yang sangat ekstrimnya kepada setiap manusia. Baik, kerana apa? Kerana dia dapat membaca yang akan dilakukan dan ambil kesempatan di atas anak-anak dia yang akan buat kerja jahat ni. Siapa? Adalah syaitan. Sebab itu, sebelum tu, tuan-tuan kalau baca fayakidu laka kaidah, mukaddimah saya tadi, saya baca doa. Doa tu doa yang Nabi baca. Allah kata apa? Nabi kata, Allahumma ja'alil Qur'ana syafa'atan, ataupun Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran hujjatan lana, hujjah untuk kami, berhujjah dengan dia. Bermakna hujjah Quran untuk kita, menjadi penolong kita. Wala alaina, bukan menjadi pendakwa kita. Ayat ni kata fayakidu laka. Jadi Allah ma'ja'al Qur'ana hujjatan lana, hujjah untuk kami. Sini Nabi Yaqub kata apa? Fayakidu laka, mereka akan buat komplot, konspirasi jahat ke atas kamu. Kaidah, jahat semua. Tapi ayat ni Nabi Yaqub kata laka, seolah-olah positif. Nabi Yaqub sebut kepada Nabi Yusuf, memang kamu akan terima ujian daripada abang kamu, akan buat macam-macam kepada kamu, tapi ia adalah positif. Apapun, Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kamu. Maksud dia, di mata kita nampak tak baik, kan? Di mata orang nampak jahat, ataupun di mata kita nampak tak baik, di mata orang nampak baik, kan? Macam kita guna hujah COVID-19 dekat Donald Trump. Bila kena COVID-19, dia orang kata apa? Itu tentera Allah. Orang tanya balik sekarang, Menteri Agama kena COVID-19, itu dikira sebagai tentera Allah ke macam mana? So, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, isu ni nak jawab jenuh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sekiranya kita sebagai orang yang positif melihat ujian itu sama ada ujian itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala ataupun menjauhkan diri kepada Allah. Dan ini Nabi Yaqub bagi tahu kepada Nabi Yusuf, sesungguhnya ujian yang bakal kamu terima ni, segala komplot jahat ni, di mata kamu mungkin jahat, tapi laka kaidah, di sebalik kejahatan tu, di sebalik benda yang tak baik ni, ada bagusnya untuk kamu. Itu ayat Nabi Yaqub alaihi salam. Inna syaitan. Kemudian Nabi Yaqub kata apa? Sesungguhnya syaitan. Syaitan ni dari sudut bahasa Arab, perkataan syaitana. Syaitana maksudnya ab'ada 'anil haqq, ab'ada an-nas 'anil haqq, menjauhkan manusia daripada kebenaran. Maksudnya itu maksud syaitan, syaitana. Maksud syaitan, dia kalau boleh tak nak manusia ni ke arah jalan syurga, ke arah kebenaran, dia tak nak.
Dia nak menjauhkan manusia daripada kebenaran. Dan Nabi Yaqub kata apa? Sesungguhnya syaitan pada setiap insan itu adalah musuh yang tersangat nyata. Maksudnya kat sini apa? Pastinya abang kamu nanti tak puas hati dengan kamu. Kamu kena ingat, di sebalik yang mereka lakukan semua itu ada dalang dah. Dalang utama siapa? Dalang utama syaitan. Tuan-tuan, semua orang keluarga ada masalah, kan? Keluarga yang tak ada masalah, yang tu bukan manusia, kan? Tuan-tuan pun ada masalah tiap hari. Kalau tuan-tuan tak ada masalah, tu orang gila. Orang gila memang tak ada masalah, kan? Happy je, dia tak ada masalah. Berboril di jalan, tak ada masalah. Tapi nak bagi tahu, kata Nabi Yaqub AS, in reality pun menghadapi masalah. Kalau kita baca para Nabi, Nabi Nuh ada masalah dengan anak-anak dia. Nabi Lut ada masalah dengan isteri dia. Fir'aun pula, Asia, isteri yang beriman, masalah pula dengan suami dia, kan? So Al-Quran mendatangkan percambahan cerita yang sangat adil kepada manusia, untuk manusia melihat pada pelbagai sudut. Dan surah Yusuf ini berbeza dan istimewanya apa? Tuan-tuan, sebelum surah Yusuf ada surah Hud. Sebelum surah Hud, surah Yunus. Kemudian selepas surah Yusuf, surah Ibrahim, kemudian Ar-Ra'd, Al-Hijr. Beza dengan surah Yusuf ni apa dia? Sebelum surah ni dan selepas surah ni tak sama dengan cerita Yusuf. Cerita Yusuf, Allah Subhanahu Ta'ala, nanti tuan-tuan akan tengok cerita yang dakwah dia berbeza daripada Nabi-Nabi terdahulu. Nabi terdahulu, dakwah dia, kalau kita baca surah Hud, Nabi apa? Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi Nuh panggil kepada kaum dia, ya qaumi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya qaumi, perkataan yang diguna oleh Nabi, saya sebut Nabi apa tadi? Nabi Nuh AS dalam surah sebelumnya, surah Hud, cerita tentang dakwah para Nabi yang datang dalam bentuk bukan individu, tapi dalam bentuk jama'i, bentuk jamaah, bentuk pukal besar. Ya qaumi, wahai kaum aku. Maksud dia, mad'u dia ataupun orang yang dia nak didakwahkan tu adalah satu kaum yang besar, satu populasi yang sangat besar. Begitu juga dengan surah selepas tu. Tetapi surah ataupun cerita Nabi Yusuf AS ni, tuan-tuan takkan jumpa perkataan ya qaumi, takkan jumpa wahai kaum aku. Sebab itu bukan yang Allah Subhanahu Ta'ala nak ketengahkan dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ini lebih kepada isu kekeluargaan. Para Nabi zoom in, masuk dalam rumah. Cerita dia, banyak cerita Nabi Yusuf ni bukan cerita di luar rumah, cerita dalam rumah. Yang pertama dalam rumah Yaqub AS. Kemudian nanti kita akan jumpa dalam istana, dalam rumah, kan? Bentuk sebelum lepas istana Al-Aziz, seorang menteri, kemudian dimasukkan pula Nabi Yusuf AS dalam apa? Dalam penjara. Cerita dia duduk dalam, cerita dalam rumah, dalam penjara, dalam istana, dalam penjara, kemudian ke istana semula. Dan bermakna Allah, kalau kita baca Quran, kita takkan boring. Kalau kita tadabbur ayat-ayat ni, kita takkan boring. Sebab apa? Al-Quran mendatangkan kepelbagaian pada penceritaan. Dan kalau kita baca start ayat yang keempat ni, tuan-tuan akan nampak perbezaan. Ialah apa? Perbezaan cerita tentang kisah Yusuf dimulakan dengan satu conversation, dimulakan dengan satu perbualan. Dia gambaran macam ni. Ada yang kita cerita pihak yang ketiga. Contoh kita cerita Piramli ada buat cerita based on true story lah, tuan-tuan. Cerita ni Jim Syamsuddin, kan? Cerita apa? Bukit Kepong, kan? Based on true story. Bukit Kepong, tuan-tuan, kita ada dua pilihan untuk tengok cerita. Sama ada tuan-tuan nak tengok cerita Bukit Kepong version yang dilakonkan oleh Tan Sri Jim Syamsuddin, ataupun tuan-tuan boleh pilih tengok dokumentari, kan?
Macam kes dulu tahun 2000 Bukit Jenalik kan, Bukit Jenalik cerita tentang Al-Ma'unah kan. Tuan-tuan boleh tengok, tak ada yang difilmkan lah. Al-Ma'unah dokumentari. Baik, dokumentari ni dia ni macam mana? Dokumentari ni dipersembahkan kepada kita dalam bentuk menceritakan pihak yang ketiga. Dia, mereka. Tetapi dalam bentuk Jim Shamsuddin punya Bukit Kepong, version ni macam mana? Dia sendiri yang melakonkan watak tu, dia sendiri yang berada dalam kasut mereka, dia sendiri yang berperang, dia sendiri yang mewakili, yang bercakap. Kesan dia, kita lebih suka melihat filem yang begitu berbanding dengan dokumentari. Dokumentari, tuan-tuan tengok 10 minit, tuan-tuan tidur. Sebab apa? Tak menarik. Bukan kata tak menarik, macam mana? Kurang menarik. Begitu juga dalam surah ni, yang kata surah Yusuf ni, 80%, lebih daripada 80% datang kepada kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk filem. Maksudnya dalam bentuk cerita yang watak dihidupkan sedemikian rupa. Conversation sentiasa berlaku. Maka ia, kalau kita melihat surah ni macam satu filem, kita tak akan mengantuk. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata pada ayat yang ke-6, Allah kata, baik, sebelum tu, sebab apa Nabi Yaqub AS kata syaitan ni musuh yang sangat nyata? Nanti kita akan tengok sebab dia sangat besar kepada keluarga Nabi Yaqub. Nabi SAW sendiri menyatakan dalam satu hadis yang sahih, dia kata inna syaitan yajri ala majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di atas saliran ataupun saluran darah kita insan. Maksudnya betapa halusnya syaitan ini boleh masuk ke dalam kita punya jiwa, perasaan kita untuk mengganggu kita. Dan itu gambaran yang diberikan kepada keluarga Nabi Yaqub alaihi salam. Kemudian Allah kata apa? Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qabl Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Ayat yang ke-6, demikianlah Allah kata Tuhan memilih kamu untuk menjadi nabi. Allah kata kat siapa ni? Kata kat Nabi Yusuf alaihi salam, dan mengajarkanmu sebahagian pada takwil mimpi. Wa yu'allimuka min ta'wil hadis. Maksud dia, takwil mimpi ni bukan ilmu yang ada pada Nabi Yusuf, yang Nabi Yusuf dapat melalui pembelajaran dia. Tak, Nabi Yusuf tak dapat daripada belajar, tapi Allah yang kurniakan. Sebab itu Allah kata apa? Wa yu'allimuka min ta'wil ahadits. Allah yang mengajarkan kamu ilmu ta'wil mimpi. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Dan demikianlah nikmat Allah menyempurnakan nikmat kepada kamu dan kepada keluarga Nabi Yaqub. Maksud dia, dengan kamu menjadi nabi seperti mana ayah kamu menjadi nabi, maka semua ini adalah nikmat kepada diri kamu. Nikmat apa? Nikmat kenabian dan nikmat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini semua akan memberikan benda yang positif kepada keluarga Nabi Yaqub. Bila kata keluarga Nabi Yaqub ni siapa? Termasuk semua anak-anak Nabi Yaqub, termasuk abang-abang dia yang Nabi Yaqub bagi gambaran apa? Nabi Yaqub bagi gambaran kata abang-abang dia akan buat komplot jahat. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Allah pun berikan nikmat kepada mereka, mendapat tempiasan nikmat yang diberikan kepada Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf. Abang-abang dia pun terima tempiasnya. Tuan-tuan, kita kena baca Quran, kena baca surah Yusuf ni sampai habis baru kita faham. Kama atammaha 'ala abawayka min qabl Ibrahim wa Ishaq. Seperti mana Allah telah sempurnakan nikmat kepada kedua orang nabi sebelumnya, iaitu kepada tok wan kamu dan nenek kamu, iaitu Ishaq dan Ibrahim.
Allah Ta'ala sebut Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhan kamu, wahai Yusuf, adalah yang maha sangat-sangat mengetahui, yang sangat-sangat bijaksana. Maka kita tahu bahawa Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahawa segala perancangan yang berlaku ini, jangan kamu risau, fayakidu laka kaidan. Biarpun mereka merancang, tapi Allah Ta'ala maha merancang, Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui apa yang akan berlaku, apa yang bakal berlaku. Baik, ayat yang ketujuh, saya laju sikit. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Laqad kana fi Yusuf, sesungguhnya pada diri Yusuf itu, wa ikhwatihi, dan saudara-saudara Yusuf. Maksud dia ada sebelah abang, ada seorang adik. 10 abang, ada seorang adik, campur dia semua 12 beradik. Ayatul lis-sa'ilin, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang ingin mengetahui. Ayatullah. Baik, tuan-tuan, bila kita jumpa ayatullah, bila saya baca Syekh Mutawaddi Sya'rawi punya tafsir, dia kata ayatullah ni ada 3. Ada 3. Yang pertama, ayatullah ialah Quran. Yang kedua, ayatullah ialah mu'jizat yang Allah berikan kepada para nabi, yang Allah berikan kepada para rasul. Itu juga dipanggil ayatullah. Maksud dia pada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga, ayatullah ni pada tanda-tanda kekuasaan Allah ialah penciptaan alam ni. Apa yang Allah ciptakan alam ni, langit, bumi, planet, apa semua, itu juga adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah ciptakan, itu tanda kekuasaan. Orang yang berkuasa ni orang yang banyak mencipta, kan? Orang banyak invent something. Orang yang paling maju, orang yang paling banyak menciptakan sesuatu yang baru. Maka Allah nak beritahu bahawa di sana ada ayat-ayat Allah yang sangat banyak. Dan di sini ada persoalan lis-sa'ilin, bagi orang yang ingin mengetahui tentang persoalan tanda-tanda kekuasaan Allah ni. Khususnya dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam, tanda persoalan cukup banyak di kalangan orang Arab Quraisy pada waktu tersebut. Sebab apa? Yang pertama, cerita Nabi Yusuf adalah Nabi bukan di kalangan orang Arab. Kita dah sebut dah, Nabi Yusuf adalah Nabi yang tidak ada kaitan dengan orang Arab. Nama Yusuf rare pada orang Arab. Orang Arab tidak ada nama Yusuf. Pada zaman Quraisy, tuan-tuan tengok, ada nama Yusuf Al-Thaqafi, tapi datang selepas pada itu, zaman tabi'in. Baik, nak kata nama Yusuf ni nama yang sangat rare. Bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala apabila datang cerita tentang, kita cerita itu mukadimah pemboikotan Yusuf. Mereka kata malam Muhammad ni seperti mana kami dulu ada seorang yang malam. Yang ni siapa yang kata? Bani Israel, orang Yahudi kata kami dulu ada Nabi yang malam, nama dia Yusuf. Sama dengan Muhammad malam. Sebab apa? Kena boikot dengan adik-adik sendiri. Baik, maka ia mendatangkan salah faham kepada orang yang tak tahu cerita apa-apa. Orang faham bahawa Nabi Muhammad malam, seperti mana dulu orang Yahudi di kalangan mereka Bani Israel ada seorang Nabi yang nama dia Yusuf. Dia ni malam, kena boikot sama dengan Muhammad. So Muhammad dan Yusuf kira sama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita kepada Yusuf. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Dia nak cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata pada ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Muhammad, kami nak cerita kat kamu ini ahsanul qasas, cerita yang terbaik, riwayat yang paling benar. Ini yang paling absolutely, yang paling betul adalah daripada aku, adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca last ayat yang ke-8 supaya kita dapat gambaran sebenarnya cerita apa sebenarnya yang sampai
abang-abang dia tak puas hati ni, yang ayah dia Nabi Yaqub dapat detect. Nah, Nabi Yaqub ni hebat tak hebat? Hebat tuan-tuan. Seorang ayah yang mana anak dia boleh share mimpi dengan dia. Tuan-tuan, ada tak anak tuan-tuan dulu share mimpi dengan tuan-tuan? Seorang face to face cerita dengan tuan-tuan ya. Maksud dia kalau tuan-tuan tentu tuan-tuan seorang ayah yang sangat bagus. Maksud dia memang friendly betul lah tuan-tuan ni. Dan ada cucu tuan-tuan, tuan-tuan cerita, cucu cerita, tuan-tuan boleh jawab mimpi tu pula kan. Selalunya kalau budak-budak cerita 10 tahun cerita, kita kata apa? Mimpi, kita buat bodoh je lah kan. Tapi Nabi Yaqub dia bagi respon. Nanti kita akan tengok macam mana Nabi Yaqub alaihissalam ni orang melihat, para pengkaji, para ulama melihat sudut parenting. Apa yang ada pada Nabi Yaqub, heritage kepada Nabi Yusuf. Sifat apa yang ada pada Nabi Yusuf, itulah sifat yang ada pada Nabi Yaqub. Dia nak beritahu Nabi Yusuf macam mana boleh jadi hebat. Tuan-tuan, hebatnya Nabi Yusuf, Nabi SAW tak puji Nabi Yusuf dari sudut kegantengan dia. Itu ganteng dia, kehansaman dia, cantiknya Yusuf. Nabi SAW tak puji. Tapi Nabi puji apa? Nabi kata ajabtu li sabri Yusuf wa karamih. Aku sangat terkejut, terkesima dengan kehebatan, kesabaran Nabi Yusuf. Nanti kita tengok. Saya baca ni dulu ke azan dah? Baca ni sikit ke? Macam mana tak? Baca sikit lah. Okey. InsyaAllah. Idh qalu, mereka dia main semangat pula dah. Bila dengar tinting ni, tadi tak semangat dah. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Rupanya 10 beradik ni duduk sama-sama, mereka berkumpul 10 beradik ni. Mereka kata apa? Qalu la Yusuf. Dia orang tak ada cerita lain lah. Cerita tak puas hati kat Yusuf. Tuan-tuan kena bayang macam ni. Nabi Yusuf dia ada 10 orang abang. 10 orang abang, tuan-tuan bayang umur berapa yang paling tua ni tuan-tuan? Ketika mana mimpi Yusuf bermimpi, umur Yusuf 10 tahun. Tuan-tuan bayang anak sulung Nabi Yaqub umur berapa? Dia dilahirkan, Yusuf AS dilahirkan, sehari umur anak sulung dia berapa? Kita bayang. Quran tak bagi tahu, hadis Nabi SAW tidak bagi tahu, riwayat-riwayat Israiliyat banyak. Cuma kita kalau boleh kita mengelak ambil dari riwayat Israiliyat, kita boleh mengagak. Katakanlah anak Nabi Yaqub ada 10 orang, takkan anak tidak tahu kan? Mesti ada selang. Katakanlah anak sulung ketika mana Yusuf dilahirkan, anak sulung ni nak kata umur 10 tahun, tak mungkin. Kita katalah paling busuk 15 tahun. 15 tahun. Maksud dia ketika mana Yusuf bermimpi, umur anak sulung tu berapa tuan? 25 tahun. Ni dia nak cerita, kata start pada yang umur 25 tahun tu sampai yang atas pada Yusuf, katakanlah tingkatan 2. Tingkatan 2. Semua tak puas hati kat Yusuf. Sama abang yang sulung sampai yang kecil sekali tak puas hati. Umur 25 dah ni tak puas hati dekat adik dia umur 10 tahun. Tuan-tuan, boleh jadi tak benda ni tuan dalam kehidupan kita? Boleh jadi. Bukan dekat 25 tahun. Ada cerita sebenar kan, cerita yang benar. Tok Wan dia tak boleh tengok muka cucu dia. Padahal cucu baru umur 3 tahun. Aku tak mau tengok muka cucu aku. Ada kan? Ada kan? Sebab apa? Sebab tak kenal dengan menantu dia. Anak dia kahwin dengan menantu tu, dia tak suka. Bukan tak suka menantu, sekali ingat cucu-cucu dia pun dia tak suka. Kalau boleh aku tak nak tengok muka dia. Baik tuan-tuan, yang ni idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Mereka duduk sama-sama melepaskan rasa tak puas hati kepada Yusuf. Mereka kata apa? Mereka kata Yusuf dan adik dia, disebut akhuhu Bunyamin lah, ahabbu ila abina minna. Ayahanda kita sayang lebih-lebih dekat Yusuf dengan adik dia ni. Minna berbanding dengan kita. Kita ni 10 beradik ni, mereka 7 beradik je.
10 beradik banding 2 beradik ni, ayahanda kita Nabi Yaqub ni lagi sayang mereka dua berbanding dengan kita. Sedangkan wa nahnu usbah, kita ni usbah. Usbah tu tuan-tuan, usbah bilangan daripada 10 hingga ke 19. Kalau ikut bahasa Arab usbah. Dalam Quran usbah sekali ya sebut. Dan cerita ni nak sebut kata semua tak berhenti ni. 10 beradik disebut usbah, dikira ramai semua, boleh buat tim bola, tak cukup goalkeeper je kan. 10 beradik ni wa nahnu usbah, kita ni 10 beradik ramai kita ni. Lagi satu Quran guna bid'a sini, bid'a 3 sampai 9 gambaran, kata banyak 3 sampai 9. Yang ni lagi banyak usbah lagi banyak pada bid'a. Maksud dia kita ni ramai, 10 beradik kita ni yang ramai ni berbanding dengan 2 orang ni. Ayahanda kita tengok yang 2 orang tu juga, muka kita tak laku sekupang pun, gitulah. Inna abana, dia kata sesungguhnya ayah kita siapa ni dia? Nabi Yaqub lah. Mereka tahu ada ayah mereka Nabi ni, tahu sangat-sangat lah. Ayahanda mereka adalah Nabiullah, diutuskan kepada Bani Israel. Mereka tahu ayahanda kita ni Nabi. Tapi apa yang mereka kata? Tuan-tuan baca, tuan-tuan selalu jumpa keadaan ni. Inna abana lafi dhalalin mubin. Mereka kata apa? Sesungguhnya ayahanda kita berada di dalam dhalal, dhalal sesat, mubin, nyata sangat-sangat, jelas terang-tantang. Orang kata dhalal ni sesat ya dia. Adakah mereka kata ayahanda kita ni teruklah sesat ni? Tak, tuan-tuan jangan terjemah macam tu tuan. Bukan sesat kat sini. Dhalal dekat sini maksud dia confused. Maksud dia ayahanda kita tak nampak jelas apa sebenarnya apa yang dia buat. Itu yang dimaksudkan oleh abang-abang Yusuf. Dhalal ni dia hampir dengan, kalau kita terjemah hampir kepada sesat. Cuma sesat ni kita kena tengok sebab apa kita sesat. Sebab kita tak jelas jalan mana yang kita ambil. Kita dah lupa, dah blur. Sebab tu kita sesat. Maka bukan maksud mereka bahawa ayahanda mereka ni sesat dari akidah dah. Sesat macam mana? Confused. Ayahanda kita ni dah caca merbau, tak betul dah. Kalau orang Penang kata opla jingga, opla dah orang kata macam mana? Dah confused sangat-sangat, dah confused yang sangat nyata. La fi dhalalin mubin. Pak, kita dah dapat jawapan. Jawapan daripada dia, kenapa sangat-sangat saudara Yusuf alaihissalam ni tak puas hati sangat-sangat? Sebab apa tuan-tuan? Jealous. Sebab satu je, jealous. Tuan-tuan, jealous ni boleh bawa kepada apa? Marah. Marah ni tak kira lah kita boleh pukul orang. Kita ni bukan orang lelaki, orang perempuan boleh pukul orang. Orang lelaki dia dia sangka buruk kat lelaki dia, kan? Dia boleh buat apa? Dia boleh pergi serang orang, kan? Sebab marah. Serang tu kita pun tak expect. Kadang-kadang serang bawa apa? Bawa pisau. Kita expect dia bawa pisau, tak expect. Bawa pisau boleh tikam orang tak? Boleh tikam orang, boleh bunuh tak? Boleh bunuh. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, episod yang akan datang, kita akan tengok apa? Saudara-saudara Yusuf ni, saudara-saudara Yusuf ini, betapa mereka ni sangat jealous kepada Yusuf sehingga kan menaikkan amarah mereka. Tuan-tuan, sebab itu Nabi Yaqub sebut apa? Inna syaitan lil insani aduwwun mubin. Waktu ni lah syaitan ambil kesempatan masuk di dalam hati-hati mereka dan pembuluh-pembuluh darah mereka, hasut mereka. Tuan-tuan, kita akan tengok mereka ni sampai tahap buat apa? Mereka meeting tu bukan saja-saja meeting. Mereka nak cari solusi macam mana kita nak buat supaya ayahanda kita boleh sayang kita macam mana dulu sebelum Yusuf tak ada ni. Apa yang kita akan tengok nanti? Mereka bagi 3 cadangan.
Salah satu cadangan yang diberikan ialah apa? Kita bunuh Yusuf. Tuan-tuan, adik-beradik sendiri. Sebab apa ibu Laila? Sebab apa? Kata apa? Uqtulu Yusuf. Kita bunuh Yusuf. Tuan-tuan, adik-beradik sendiri boleh tak bunuh adik-beradik sendiri? Tuan-tuan, boleh? Bergaduh bersih tanah boleh, tuan? Boleh bergaduh bersih tanah. Sebab apa? Sebab dalam keadaan ekonomi yang tak menentu, masing-masing tertekan hidup masing-masing, maka boleh menyebabkan kepada hanya kerana sekangkang kera tanah, anak-anak boleh bergaduh sehingga berbunuhan, sehingga boleh kawan tipi racun kawannya, sehingga boleh bercerai-berai kehidupan dia. Baik, nanti kita akan tengok ada 3 cadangan. Macam mana macam mana mereka ni 3 cadangan ni nak dikompilkan, nak dibincangkan, sit down sekali, nak cari solusi yang terbaik. Solusi jahat dia boleh, tapi nak cari yang terbaik. Apa yang mereka nak buat? Kita akan tengok apa perancangan mereka kepada Yusuf. Satu, mereka merancang nak buat dekat Yusuf. Kemudian macam mana mereka nak pergi cakap dekat ayahanda mereka pula. So banyak kerja yang mereka terpaksa lakukan, banyak konspirasi yang ada, yang sehinggakan mereka banyak menipu. Nanti kita akan tengok susu galur daripada anak Nabi Yaqub AS. Inilah terjadinya apa dia tuan-tuan? Bani Israel. Kalau kita baca sirah ataupun baca Quran, Nabi Yusuf adik-beradik dia ada 12 adik-beradik dia. Maka berlakulah 12 kabilah, 12 suku. Maka daripada zaman Yusuf, apabila terjadinya 12 suku ni, sampai ingat zaman Yusuf bawa kaum Bani Israel daripada Palestin datang ke Mesir, sebab dia jadi menteri kat Mesir, menteri kewangan, Khazainil Ard. Kemudian datangnya selepas beberapa ratus tahun, datangnya zaman siapa? Zaman Musa alaihissalam di Mesir. Musa di kalangan Nabi Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Maka apa tugas Musa? Buat balik pula daripada Fir'aun yang menindas Bani Israel yang beriman kepada Allah. Buat balik kat mana? Buat balik kat Palestin. Kan Bani Israel minta macam-macam dekat Nabi Musa, minta nak air mata air, maka dilepaskan tongkat, maka jadilah 12 air mata air. Untuk apa 12 tu? Kembali kepada setiap suku tu, masing-masing dapat air mata air masing-masing, tak payah hubung. 12 suku tu asal daripada mana? Anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, rasanya cukup sekadar tu tuan-tuan. Nanti kita akan masuk ayat yang ke 8, 9, 10. 8, 9, 10. 3 ayat. Sebab ayat 11, 12, 13, 14 itu dia cerita lain. Baik, Allah Taala alam bis-shawab. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.